lah, nak jungai gedegang jatuh atas kapek. Kawan tu mari pula nak buat lagu mana, fikir hak tu try, hak ni try, semua tak jalan. Bila semua tak jalan, guru dia kata apa? Guru dia pun bangun, Syekh Zakaria Kandahlawi, dia pi hujung kapek. Kan hujung kapek 4 persegi tu, jadi dia pegang hujung kapek tu. Ni nak tunjuk, dia pegang lah. Dia pun gulung, benda tu makin dekat lah kan. Bila kita gulung, kerak, dekat, dia pun ambil. Dia kata inilah sebenar cara musuh-musuh Islam mengendalikan kita, mengawal dan mengontrol minda dan akal kita. Memang dari sudut kekerasan fizikal macam kamu buat, ada hak nak terbang, ada hak nak lompat, ada hak nak tendang, ada nak berguling. Musuh-musuh Islam dah lama guna cara ni. Mereka guna cara kekerasan nak jatuhkan Islam, tak jalan. Mereka gunakan cara penipuan, tak jalan. Mereka gunakan cara peperangan, tak jalan. Mereka gunakan cara tu tak leh, cara ni tak leh. Tapi mereka fikirkan satu benda yang terbaik ialah mereka gulung otak dan akal kamu. Fizikal tak jalan dah, kekuatan tak jalan, tapi mereka main suntik cara halus, iaitu mengawal otak dan minda kita agar jadi terkeliru dengan agama dan Islam kita. Jadi dia duduk gulung otak dia, capai matlamat bagi dia. Bila kita gulung kapek ni, biasa kok belakang ke kok depan? Bila kita siap gulung tu, kita letak tu, hak nampak tu, hak dalam ke hak belakang? Hak belakang. Biasa hak bersih ni dalam ke hak berabuk tu hak belakang? Hak berabuk biasa hak belakang sebab dia duduk lapik bawah. Kadang-kadang hak luar ni nampak cantik, bila buka bawah tu lipas pun ada, cicak mapuh pun ada, pasir pun ada, debu pun ada. Jadi bila dia gulung-gulung tu, hak duduk alik atas tu hak jenis berdebu dah, hak jenis kotor dah, hak jenis cemar dah. Tambah kita hak dosa banyak dah, dia pi gulung, hak jenis otak berdebu pula, dia akan makin mudah termakan dengan hasutan dia. Lama kelamaan kita jadi para pengikut dia. Kita pun dah mula was-was dengan agama kita. Kita pun dah mula syak dengan agama kita. Kita pun dah mula ragu-ragu, Islam ni betul ke tak? Islam ni awak payah sangat, agama lain mudah. Islam pasal apa kena semayang 5 kali, hak lain tak payah semayang, hak lain duduk depan patung, hak lain pergi gereja sekali seminggu. Dia start mari ayat-ayat lagu tu. Pelajaran yang ketiga yang dia bagi ialah dia bagi perumpamaan tentang untuk kita ni supaya benar-benar jaga rukun Islam yang 5. Sebab inilah amalan asas basic nak menentukan kita ni Islam ke kafir. Syahadah, semua orang ucap syahadah benar. Tapi hak nombor 1, jaga semayang, jaga zakat bila cukup haul dan nisab. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan pi haji. Dia buat gambaran macam ni. Ingat tak rumah orang tua-tua kita dulu, dia kebanyakan bukan duduk atas tanah, tapi dia ada tiang. Tapi biasa tak pernah tengok rumah orang-orang tua, tiang dia pun dia tiang pakai tuku. Maksudnya kalau dia nak pindah rumah, dia angkat saja rumah tu, dia letak batang nibung ke, orang kampung pakat usung, tinggal tuku saja. Lepas tu alih tuku, rasa nak pindah duduk sini pula, dia alih tuku, letak rumah tu. Kalau minggu depan rasa nak pindah sana, angkat rumah tu, alih tuku, letak sana. Pernah jumpa tak lagu ni dulu, kita kecil-kecil? Rumah pun macam tu lah dia kata. Rumah yang baik dan sempurna pasti dipenuhi dengan perkakasan-perkakasan dalam rumah. Kita bayangkan sofa kita tu semayang kita, barang-barang di dapur sebagai puasa kita, barang-barang dalam bilik sebagai zakat bagi kita, barang-barang dalam tandas sebagai haji bagi kita. Bila rumah kita dilengkapi dengan pelbagai perkakasan, dia nampak lengkap, dia nampak sempurna. Tapi orang tanya mana rumah hang, bila masuk, ruang tamu pun kosong. Pi dapur pun pinggan mangkuk pun tak ada. Sudu garpu pun tak ada. Masuk tandas sabun beruh gigi pun tak ada.
Jadi nak kata rumah ke reban ayam pun lebih kurang lah ni tak? Jadi nampak tak perbezaan? Bukan kita kata nak hina orang miskin, nak hina orang yang tak berduit, tak berharta tak. Nak buat perbandingan, hati kita ni akan lapang bila kita tengok rumah kita dipenuhi kesempurnaan, kita rasa tak selesa, rasa tak best. Bila masuk dalam rumah, kosong, tak ada apa. Tetapi rumah tadi, hak orang kita minta tolong orang kampung usung tu, kalau kita tak keluarkan barang-barang, agak orang kampung nak angkat ke tak? Aku nak minta orang kampung tolong angkat, tapi TV semua tak mau keluar. Orang kampung tak angkat. Dia kata, awak turun dulu TV, sofa apa, biar rumah kosong, baru kami angkat. Bila angkat, senang ke? Senang dah lah. Kalau kita tak buang, dia jadi berat. Begitulah Islam dengan kita. Orang nak hapuskan Islam dengan kita, kalau dalam kita tu berat, memang siapa pun tak boleh buang. Tapi kalau kita tu ringan, senang saja orang angkat. Maksud perkakas tadi kita dah sebut. Orang nak angkat kita ni semayang pun tak. Maksudnya buang sofa. Puasa pun tak, buang barang dapur. Haji pun tak, buang barang dalam tandas. Sahadah pun tak, buang baranan tu. Bila semua tu tak ada, senang tak orang usung? Senang orang usung kita. Senang saja kita ni boleh dialihkan keluar daripada Islam dengan bahasa lain murtad. Tapi bila masuk tu, oh berat dia ni payah ni, tak berdegih dia ni. Sebab barang penuh. Semua amalan dalam Islam kita buat, susah kita nak tinggalkan agama ni. Tapi dah hari ni anak muda kita dah mula semayang pun tak. Bukan kata anak muda, orang tua kita pun puasa pun dah malas. Zakat pun kadang-kadang lari. Patutnya kena zakat, tapi dia buat ona macam mana? Oh, aku dah bayar zakat, aku dah sedekah kat orang tu, pada tak pun. Duit banyak, niat pi New York ada, niat pi Thailand ada, niat pi Mekah tak ada. Lepas tu nak jadi lagu mana? Hak ni lah senang orang nak usul, senang orang nak play out, senang orang nak tiun dia punya otak, senang orang nak tiun dia punya hati. Jadi jagalah kebaikan. Daripada tiga ilmu tersebut, memang sememangnya ada manfaat untuk kita 7 suku baru. Biasa berapa jam sini boleh pergi? Last lah ni, saat lagi saya nak balik dah ni. Nak balik Kelantan dah saat lagi ni. Jak jungai gedegang jatuh atas kapek. Kawan tu mari pula nak buat lagu mana, fikir hak tu try, hak ni try, semua tak jalan. Bila semua tak jalan, guru dia kata apa? Guru dia pun bangun, Syekh Zakaria Kandahlawi, dia pi hujung kapek. Kan hujung kapek 4 persegi tu. Jadi dia pegang hujung kapek tu. Ni adik nak tunjuk, dia pegang lah. Dia pun gulung. Benda tu makin dekat lah kan. Bila kita gulung, kerak, dekat. Dia pun ambil. Dia kata inilah sebenar cara musuh-musuh Islam mengendalikan kita, mengawal dan mengontrol minda dan akal kita. Memang dari sudut kekerasan fizikal macam kamu buat. Ada hak nak terbang, ada hak nak lompat, ada hak nak tendang, ada nak berguling. Musuh-musuh Islam dah lama guna cara ni. Mereka guna cara kekerasan nak jatuhkan Islam, tak jalan. Mereka gunakan cara penipuan, tak jalan. Mereka gunakan cara peperangan, tak jalan. Mereka gunakan cara tu tak leh, cara ni tak leh. Tapi mereka fikirkan satu benda yang terbaik ialah mereka gulung otak dan akal kamu. Fizikal tak jalan dah, kekuatan tak jalan, tapi mereka main suntik cara halus. Iaitu mengawal otak dan minda kita agar jadi terkeliru dengan agama dan Islam kita. Jadi dia duduk gulung otak dia, capai matlamat bagi dia. Bila kita gulung kapek ni, biasa kok belakang ke kok depan? Bila kita siap gulung tu, kita letak tu, hak nampak tu, hak dalam ke hak belakang? Hak belakang. Biasa hak bersih ni dalam ke hak berabuk tu hak belakang? Hak berabuk biasa hak belakang sebab dia duduk lapik bawah. Kadang-kadang hak luar ni nampak cantik. Bila buka bawah tu, lipas pun ada, cicak mapuh pun ada, pasir pun ada, debu pun ada.
Jadi bila dia gulung-gulung tu, hak duk alik atas tu hak jenis berdebu dah. Hak jenis kotor dah, hak jenis cemar dah. Tambah kita hak dosa banyak dah, dia pi gulung-gulung-gulung hak jenis otak berdebu pula, dia akan makin mudah termakan dengan hasutan dia. Lama kelamaan kita jadi para pengikut dia. Kita pun dah mula was-was dengan agama kita. Kita pun dah mula syak dengan agama kita. Kita pun dah mula ragu-ragu, Islam ni betul ke tak? Islam ni awak payah sangat, agama lain mudah. Islam pasal apa kena semayang 5 kali, hak lain tak payah semayang, hak lain duduk depan patung, hak lain pergi gereja sekali seminggu. Dia start mari ayat-ayat lagu tu. Pelajaran yang ketiga yang dia bagi ialah dia bagi perumpamaan tentang untuk kita ni supaya benar-benar jaga rukun Islam yang 5. Sebab inilah amalan asas basic nak menentukan kita ni Islam ke kafir. Syahadah, semua orang ucap syahadah benar. Tapi hak nombor 1, jaga semayang, jaga zakat bila cukup haul dan nisab. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan pi haji. Dia buat gambaran macam ni. Ingat tak rumah orang tua-tua kita dulu, dia kebanyakan bukan duduk atas tanah, tapi dia ada tiang. Tapi biasa tak pernah tengok rumah orang-orang tua, tiang dia pun dia tiang pakai tuku. Maksudnya kalau dia nak pindah rumah, dia angkat saja rumah tu, dia letak batang nibong ke, orang kampung pakat usung, tinggal tuku saja. Lepas tu alih tuku, rasa nak pindah duduk sini pula, dia alih tuku, letak rumah tu. Kalau minggu depan rasa nak pindah sana, angkat rumah tu, alih tuku, letak sana. Pernah jumpa tak lagu ni dulu, kita kecil-kecil? Rumah pun macam tu lah dia kata. Rumah yang baik dan sempurna pasti dipenuhi dengan perkakasan-perkakasan dalam rumah. Kita bayangkan sofa kita tu semayang kita, barang-barang di dapur sebagai puasa kita, barang-barang dalam bilik sebagai zakat bagi kita, barang-barang dalam tandas sebagai haji bagi kita. Bila rumah kita dilengkapi dengan pelbagai perkakasan, dia nampak lengkap, dia nampak sempurna. Tapi orang tanya mana rumah hang, bila masuk, ruang tamu pun kosong. Pi dapur pun pinggan mangkuk pun tak ada. Sudu garpu pun tak ada. Masuk tandas sabun beruh gigi pun tak ada. Jadi nak kata rumah ke reban ayam pun lebih kurang lah ni tak? Jadi nampak tak perbezaan? Bukan kita kata nak hina orang miskin, nak hina orang yang tak berduit, tak berharta tak. Nak buat perbandingan, hati kita ni akan lapang bila kita tengok rumah kita dipenuhi kesempurnaan. Kita rasa tak selesa, rasa tak best. Bila masuk dalam rumah, kosong, tak ada apa. Tetapi rumah tadi, hak orang kita minta tolong orang kampung usung tu, kalau kita tak keluarkan barang-barang, agak orang kampung nak angkat ke tak? Aku nak minta orang kampung tolong angkat, tapi TV semua tak mau keluar. Orang kampung tak angkat. Dia kata, awak turun dulu TV, sofa apa, biar rumah kosong, baru kami angkat. Bila angkat, senang ke? Senang dah lah. Kalau kita tak buang, dia jadi berat. Begitulah Islam dengan kita. Orang nak hapuskan Islam dengan kita, kalau dalam kita tu berat, memang siapa pun tak boleh buang. Tapi kalau kita tu ringan, senang saja orang angkat. Maksud perkakas tadi kita dah sebut. Orang nak angkat kita ni, semayang pun tak, maksudnya buang sofa. Puasa pun tak, buang barang dapur. Haji pun tak, buang barang dalam tandas. Sahadah pun tak, buang barangan tu. Bila semua tu tak ada, senang tak orang usung? Senang orang usung kita. Senang saja kita ni boleh dialihkan keluar daripada Islam dengan bahasa lain murtad. Tapi bila masuk tu, berat dia ni payah ni, tak berdegih dia ni. Sebab barang penuh. Semua amalan dalam Islam kita buat, susah kita nak tinggalkan agama ni. Tapi dah hari ni anak muda kita dah mula semayang pun tak. Bukan kata anak muda, orang tua kita pun puasa pun dah malas. Zakat pun kadang-kadang lari. Patutnya kena zakat, tapi dia buat ona macam mana? Aku dah bayar zakat, aku dah sedekah kat orang tu, pada tak pun. Duit banyak, niat pi New York ada, niat pi Thailand ada, niat pi Mekah tak ada.
Lepas tu nak jadi lagu mana? Hak ni lah senang orang nak usul, senang orang nak play out, senang orang nak tune dia punya otak, senang orang nak tune dia punya hati. Jadi jagalah kebaikan. Daripada 3 ilmu tersebut memang sememangnya ada manfaat untuk kita 7 suku baru. Biasa berapa jam sini boleh pergi? Last lah ni, saat lagi saya nak balik lah ni. Nak balik Kelantan lah saat lagi ni.